Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pendidikan Islam tahun 6 pada minggu ini kita akan mempelajari bidang sirah di bawah tajuk Perjanjian Hudaybiyah. Rujukan buku teks muka surat 135 hingga 137. Kronologi peristiwa Perjanjian Hudaybiyah iaitu bermula di Madinah, seterusnya Zulhulaifah, kemudiannya di Usfan, dan kemudian ada di Saniyatul Mirar, dan yang terakhirnya di Hudaybiyah, di mana tempat berlakunya perjanjian Hudaybiyah di antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy Mekah. Jadi perjanjian Hudaybiyah diambil nama sebenarnya nama tempat Hudaybiyah. Okey. Latar belakang peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Pertamanya itu bermula dari Madinah, di mana Nabi telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama para sahabat. Lalu, Nabi telah menceritakan pada kaum muslimin mimpi baginda. Lalu, Nabi dan para muslimin Madinah telah membuat persiapan untuk menunaikan umrah. Mereka telah berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka telah berangkat menuju ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Bilangan orang Muslim adalah seramai 1,400 orang. Bilangan orang Muslim adalah seramai 1,400 orang. Mereka juga turut membawa binatang ternakan untuk disembelih di Baitullah. Ketika sampai di Zulhulaifah, Nabi dan orang Muslim telah berihram umrah. Bila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan orang Muslim berihram umrah. Dan terusnya, Nabi meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di Usfan. Sampai di Usfan, Nabi mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy Mekah telah bersedia untuk memerangi rombongan baginda. Musyrikin Quraisy Mekah telah bersedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda untuk masuk ke Mekah. Oleh itu, baginda telah memilih jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan-jalan berliku-liku di celah-celah bukit. Dan seterusnya, sampailah baginda di Saniyatul Mirar. Apabila sampai di Saniyatul Mirar, Nabi telah memerintahkan kaum muslimin agar berhenti. Saniyatul Mirar ini telah berhampiran dengan Hudaybiyah. Nabi suruh kaum muslimin berhenti disebabkan oleh apabila unta baginda Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Ketika berada di Saniyatul Mirar ini, Nabi dikunjungi oleh Budayl bin Warqa al-Khuzai yang datang bertanyakan kepada Nabi apakah tujuan Nabi untuk ke Mekah. Apakah tujuan baginda untuk ke Mekah? Lalu Nabi memberitahu bahawa tujuannya adalah untuk menunaikan umrah. Namun, kaum musyrikin Quraisy Mekah masih tak puas hati. Lalu mereka mengutuskan utusan yang lain. Antaranya adalah Urwah bin Mas'ud. Apabila Urwah bin Mas'ud datang, Nabi tetap menyatakan bahawa tujuan baginda ke Mekah adalah semata-mata untuk menunaikan umrah. Lalu Urwah bin Mas'ud ini balik ke Mekah dan yakinkan orang Mekah bahawa tujuan Nabi untuk ke Mekah hanyalah untuk menunaikan umrah sahaja. Jadi, Nabi teruskan perjalanan sampailah di Hudaybiyah. Bila sampai di Hudaybiyah, Nabi telah mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berundi dengan musyrikin Quraisy Mekah bagi memberi kebenaran untuk Nabi masuk ke Mekah. Tetapi sampai di sana, Sayyidina Uthman telah ditahan. Lalu tersebarlah berita kata Sayyidina Uthman mati dibunuh. Apabila berita ini sampai dekat Nabi, kata Sayyidina Uthman bin Affan ni mati dibunuh, Nabi telah mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah untuk sama-sama mempertahankan hak dan kesucian
Islam. Lalu berlakulah ikrar taat setia yang dinamakan sebagai bai'ah ridwan di bawah sepohon pokok. Selepas daripada tu tiba-tiba kaum muslim dapat berita Sayyidina Uthman bin Affan tidak dibunuh. Tapi berita tentang bai'ah ridwan ini telah sampai kepada orang musyrikin Quraisy Mekah. Lalu mereka sangat gerun dan takut dan mereka segera mengatakan kepada Nabi dan ajak Nabi untuk melakukan perjanjian damai. Bila tersebar je berita bai'ah ridwan ni, orang musyrikin Quraisy gerun dan mahu melakukan perjanjian damai. Lalu musyrikin Quraisy ni mengutuskan Suhaib bin Amru untuk berunding dengan kaum muslimin. Lalu bila Suhaib bin Amru datang dan bertemu dengan Nabi, maka termeterailah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis setelah Nabi bersetuju dengan syarat-syarat yang dikemukakan. Sahabat berasa agak sedih, namun Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa apa yang dibuat ini adalah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersiakan mereka. Bila sahabat dengar, sahabat pun rasa lega. Okey. Apabila Nabi tak boleh masuk Mekah, jadi Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bertahallul. Di Hudaybiyah juga. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Walaupun mereka tidak dapat menunaikan umrah pada tahun itu. Pada mulanya sahabat diam saja. Tapi bila Nabi dah buat, barulah sahabat pun ikut. Dan Nabi memberi jaminan kepada sahabat yang pada tahun berikutnya mereka akan dapat menunaikan umrah. Okey, itu saja untuk hari ini di bawah tajuk Perjanjian Hudaybiyah. Okey, sekian. Terima kasih dan saya harap kita mengambil iktibar di atas kesungguhan dan kesabaran Nabi ketika menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah, tetapi lihatlah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Jom amalkan sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.